Right. Okay. So saya share yang ni dekat ni ya. Dekat dalam mestinya bill of material juga kan. Tak apa, nanti saya share by malam ni, saya share juga lah. Sebab yang schematic dah ada. Ni dah ada, satu lagi ialah bill of materials lah. Bom. Kalau tak ada bom macam nak solder kan. Okay, terima kasih. So kita teruskan dengan active component. So active component ni dia ada discrete semiconductor. So discrete semiconductor ni dia terdiri sebagai transistor and diode lah. So transistor and diode ni dia kenapa dia active component? Sebab dia ada ke semua pin. Kalau kita macam contohlah, kalau passive component, saya nak explain secara true passive. Saya rasa ni apa benda ni? Terkeluar, minta maaf. Apa terkeluar ni? Allah Akbar. So basically active component ni dia tak boleh nak store, dia tak boleh nak simpan voltage, simpan current ataupun keluarkan voltage, keluarkan current ataupun menghalang voltage atau menghalang current. Itu sifat pasif. Kalau aktif ni dia ada special characteristic. Kalau dia boleh block, dia boleh macam diode kan. Diode ni ada orang confuse. Ada orang kata diode ni dia bukan aktif, tapi sebenarnya dia aktif. Kenapa dia aktif? Sebab diode dia boleh bagi direction. As long as dia boleh bagi direction, saya boleh katakan dia active component lah. Tak boleh saya teruskan. So basically kalau transistor ni, kalau discrete semiconductor ni, dia mempunyai transistor and diode lah. So bentuk yang kita selalu tengok ialah SOT23 yang memang paling general, iaitu small outline transistor 23. So kalau small outline transistor ni dia selalunya ada PNP, NPN, dia pelbagai jenis lah, tapi packaging tu nama SOT23. Ada packaging nama SOT ada packaging, dia punya value tinggi, ada packaging dia punya value, dia punya nama lain macam SOT143, SOT232 dan sebagainya lah. Tu nama packaging yang dihasilkan oleh manufacturer. So kalau kita nak tahu mana satu pin macam kalau transistor kan, dia ada 3 pin, mana satu base, mana satu emitter, mana satu collector, tu memang kena tengok data sheet. Kita boleh buat assumption berdasarkan experience, tapi tak boleh buat macam tu sebab berlainan series transistor, berlainan pin configuration dia, berlainan tempat allocation pin tu. Alright, so packaging yang paling common ni, kadang-kadang kita nampak dia transistor, dia SOT, dia punya packaging, tapi dia diode pun ada, memang banyak macam tu. Sebenarnya memang ada macam Zener diode, dia 4 pin,
Dia 4 pin macam ni yang nombor C ni kan. Dia pin dia macam satu pin yang ni pin 1, yang ni pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Maksud dia dual diode. Yang ni diode pertama, ni diode kedua. Pun ada juga. So diode ni dia boleh dalam packaging macam tu juga. So kalau orang yang dah biasa dia tak heran kalau benda tu bentuk macam tu. Tapi normal diode punya packaging dia memang bentuk yang alright. So normal packaging diode dia memang bentuk macam yang ni SOD, small outline diode ataupun yang macam chip. Dia ada SOD ataupun chip. So diode ni dia ada 3 packaging lah. Yang packaging pertama yang macam transistor, packaging kedua memang macam khas untuk dia bulat radial yang SOD tu, yang bulat macam ni. Yang ketiga dia chip diode. Right. So kita proceed kepada integrated circuit. So integrated circuit ni integrated circuit ni dia alright. Right, integrated circuit ni dia ada banyak jenis lead. So lead tu yang kaki pin tu dia ada banyak jenis. So paling famous kalau untuk SOIC, SOP ialah small outline package. Kalau TSSOP, thin shrink small outline package. So ataupun TSOP, thin small outline package, tu nama-nama packaging. Maksudnya kalau SOIC dia punya pitch 0.65. Kalau 1.27. 1.27 dia punya pitch. Maksud pitch tu pin to pin. Kalau ada IC kan ada pin pertama, pin kedua. So ni dia panggil saya tak tahu ni dia panggil pitch. Yes, ni setiap nak tanya sikit. Ya. Yeah. Apa tu integrated circuit tu dia memang tak termasuk dalam komponen aktif kan? Dia aktif komponen. Dia aktif komponen juga lah. Tadi you static kita ada komponen passive, komponen aktif and integrated circuit. So maknanya dia dalam kategori yang berbeza lah. Okay. So macam ni. IC ni sebab IC ni kalau kalau company yang buat IC ni ialah bentuk yang semiconductor yang telah diprogram through FPGA ataupun Verilog programming. So ada dua. Kita nak buat IC dia ada dua cara. So far saya tahu saja. Yang pertamanya ialah pakai FPGA programming, yang keduanya ialah pakai Verilog programming. So daripada dua tu ataupun ada yang sekarang pakai block diagram Verilog programming. So yang tiga ni dia program dulu, kemudian dia hasilkan terus jadi satu chip, dan chip tu dipanggil integrated circuit. That's why dipanggil integrated sebab dia masukkan program dalam integrated by combining of Verilog programming. Verilog programming ni dia macam blok, banyak-banyak diode ataupun banyak-banyak transistor ataupun banyak-banyak logic gate. Kemudian dia cantumkan semua tu masuk ke dalam satu chip, dan chip tu dipanggil integrated circuit, menjadilah IC. So tu pasal saya dalam saya punya notes ni saya katakan dia panggil passive component, active component and IC. Sebab IC tu dia memang active component, tapi saya boleh dia dalam kategori active component. Tapi pendapat saya dia sebabkan semua IC ada special karakteristik. So dia bagi saya dia independent ataupun dia stand alone punya komponen
chart lah. Kalau kita kata active component ni dia tak bersifat macam passive component. Kalau passive component dia boleh block current, dia boleh bukan block current, dia boleh mengurangkan current, dia boleh store voltage, dia boleh store current, dia boleh keluarkan current ataupun dia keluarkan voltage. Dah macam tu, macam passive component kan. Passive component tu ialah passive component, dia punya karakteristik macam resistor, kapasitor, induktor lah. Jadi kalau active component dia tak bersifat macam passive component. Tapi kalau integrated circuit IC, dia bagi saya dia stand alone. Tapi kalau in theory dia dah kategori dalam active component. Macam soalan ke? Okay. Thank you. Alright. Jelas. Alright, so untuk lagi. So kalau untuk integrated circuit ni IC, so IC ni dia banyak package lah. Dia package yang paling famous kita pernah dengar ialah SOIC, Small Outline Package. Saya sambungnya tadi. Pitch. Minta maaf. So Small Outline Package, pitch. Alright. So pitch. Asal dia letak ni? Allah. So pitch. So kalau SOIC dia punya pitch 1.27 mm. Kalau TSOP Thin Small Outline Package, dia punya IC tu nipis, tapi dia punya pitch tu 0.65 sama dengan TSSOP. Dua dia sama je, cuma dia punya packaging tu berbeza sedikit, tapi dia punya pin tu still menggunakan gullwing. Okay, sekejap okay. So untuk general kita go satu-satu. Type of kaki pin. So kaki pin yang pertama ialah gullwing. So untuk gullwing ni memang banyak digunakan oleh SOIC package. SOIC package tu yang SOIC package, banyak digunakan oleh TSOP package juga, dan TSSOP package juga. So kalau mostly gullwing ni, ini body package dia, itu lead dan dia ada pad untuk solder. So gullwing ni antara paling famous and paling senang nak solder menggunakan tangan. The next is J-lead. Kenapa dia panggil J-lead? Sebab bentuk macam J. Bentuk dia macam J. Kan? Lupa pula. Kat sini boleh conteng. Ambil contoh sini ya. Okay, so bentuk dia macam J. So that's why dia panggil J-lead. So ini dah body component dia, lead and solder joint. Solder joint ialah solder lah. Dia package yang selalu ada pakai J-lead banyak juga. Semua yang plastik lead chip carrier. Saya ada explain tak dekat sini. Plastik lead carrier. Tak ada, tak apa. Saya tak buat habis ni pasal ni. Tapi tak apa, saya explain yang ni sebab ni je major dia. Kalau nak baca detail, saya ada tulis kat bawah-bawah ni. So boleh baca detail insya-Allah. Tapi ni tak perlu detail. Bagi saya ni pun general knowledge juga ni. Sebenarnya kalau dia bincang pasal IC, bagi saya memang banyak lagi boleh bincang. Tapi ini paling general and paling asas yang kita boleh nak tahu how SMT punya IC dekat packaging, dekat industri kita sekarang ni. So J-lead ni dia punya cara solder sama je dengan gullwing, tapi bila nak
bila nak buat macam apa namanya, astagfirullahaladzim, bila kita nak buat macam ada solder splash tu kan, macam ada, kalau ni pin, lepas tu ada solder splash, antara macam ada solder solder yang bercantum, timah yang bercantum, kita nak hilangkan tu dia sukar sedikit, tapi sebenarnya tak sesukar yang lain lah, tapi dia agak sukar sikit je lah insyaAllah. Dan saya tak rasa dia ketara sangat lah, dan dia famous juga. So basically IC yang famous untuk solder by hand, by tangan kita, Galwing and Jelly. Selebihnya memang boleh buat, boleh, lagi tiga ni boleh solder, tapi untuk kebanggalan untuk pad tu cabut tu tinggi lah. Sebab mostly machine yang buat. Next ialah butt hole ataupun butt lid. So dia butt lid ni dia macam pin biasa, tapi dia tegak gitu je. Dia basically dia pin, tapi dia tak ada sampai ke bawah. Dia macam dia punya surface body macam tu je. Dia macam true hole, tapi dia nipis lagi lah. Jarang ada di pasaran, tapi kalau ada, cara solder dia easy, senang, tapi susahnya bila nak buat rework ataupun kalau kita nak tanggal balik IC tu memang sangat susah nak tanggalkan. So that's why jarang ada di pasaran. Next ialah leadless. Leadless ni dia punya lead dekat body tu. So kalau nak solder, kita solder draw. Allah. Kalau kita solder tak besar sangat, saya besarkan sikit lagi. Okay, so kalau ni warna merah ni ialah body IC. So kalau kita nak solder, misalnya kalau kita nak solder, dia memang solder melekat kat body tu. Dia nampak macam melekat kat body tapi sebenarnya tak melekat pun. Ni solder misalnya. So basically dia, kalau ni daripada top view, daripada bottom, daripada side view macam yang atas ni lah. So ni solder, ni timah, dan ni body dia. Selalu ada, selalunya ada untuk special IC seperti UART ataupun receive and transmitter punya IC, RF punya IC, wireless punya IC, Bluetooth punya IC, banyak jenis macam ni lah. Alright, dan last kali ialah BGA, ball grid array. So ball grid array ni cara nak solder dia memang by grid. Ball grid array. Yep. So ni panggil ball grid array. So dia punya pad solder tu dekat bawah, dekat bottom dia memang ada hole yang sangat kecil. Kat situlah solder dia. Nak solder pad tu. Tapi dia punya hole dia tu, dia bukan dekat pad dia tu. Hole dia tu dekat side. Dekat side dia tu, macam ni kan. Okay, ni yang ni ialah dia punya pad, yang warna grey ni dia punya pad. Cara nak solder dia memang hit kat bottom. Selalunya ada orang dia letak pad, ada memang letak hole. Kalau design kan, selalu design kat dekat pad tu letak hole supaya nak solder bawah tu easy. Tapi ada satu teori mengatakan kalau letak itu kurang accuracy macam tu lah, kurang. Saya pun tak pro pasal ball grid array, sebab ball grid array antara high soldering method lah. Kalau nak solder boleh saya pernah jumpa method solder pakai tangan ball grid array ni, macam nak solder IC macam ni, tapi it almost impossible
bagi saya it almost impossible sebab once kita nak order, sebab dia punya pitch tu, dia punya bulat-bulat tu dekat-dekat. So kalau kita nak solder pakai tangan, kebangkalian untuk shot tu tinggi. So tidak digalakkan. Saya boleh katakan tidak digalakkan pakai hand soldering lah. Most likely orang pakai reflow soldering untuk ball grid array ni. Alright, okay, next. Pergi kat sini balik. Alright, so itulah jenis-jenis pin yang famous dia yang IC ada. So kalau yang kita pernah jumpa kat board ni, so kita pergi kat board kita. So board kita dia pakai dua je IC. So dua-dua ni panggil gullwing lead. Lead gullwing lah. So ni dia panggil gullwing lead. Sebab dia ada flag gullwing lead ni. Memang famous, SOIC memang famous dengan gullwing lead lah. Kalau masa pertandingan pun saya pernah solder gullwing dengan J-lead je. Lead yang lain saya tak pernah solder lagi. Kalau pernah kerja, saya pernah yang butt lead tu pernah saya solder. Tapi nak tanggal dia, sebab dia macam pin biasa. Ni board, kita solder macam tu. So bila nak tanggal tu, pin, most likely pin tu nak terangkat macam tu tinggi. So nak repair balik satu pin tu memang jadi leceh lah. So, yeah. Dia memang agak sukar untuk solder. Yang ketiga jenis ni bagi saya, kalau nak pakai tangan memang agak sukar. Ada satu lagi, yang castellation ni dia macam mana saya nak tunjuk sekejap So dia IC tapi dia punya surface tu dia memang attach, dia punya pin tu dia memang attach dengan, tak ada kat sini lah. Pin dia tu memang attach dengan body. Dia macam chip component. Dia macam chip component, basically dia macam chip component, cuma every pin tu jarak lah. Ada soalan? Alright, kita teruskan. So next kita go to PC criteria. Kita pergi ke PC classification. So classification requirement and acceptance kita soldering. Kita take 5 kejap, saya boleh tak? Pukul 4 tepat kita mula balik. InsyaAllah. Okay. Dah petang Lepas tu memang banyak teori. Saya rasa teori semua ni. Okey, sementara tu saya nak tanyalah peserta yang ada dalam ni. Sepanjang yang kita dah khusus satu hari ni, okey, ada apa-apa pandangan nak bagi, nak share?
Pandangan daripada saya, seeloknya nota-nota ni diberi lebih awal kot supaya kami dapat print dan mungkin dapat bertelaah sekejap ke kan. Lepas tu bolehlah bila Yus terangkan tu kami boleh refer dan mudah nak faham sikit kot. Betul. Tapi itulah saya akui kalau bahagian explanation teori ni memang dia praktikal tapi sebabkan dia teori kan. So saya dulu pun terkial-kial nak faham benda ni. Tapi once kalau kita dah experience banyak komponen, kita dah tahu which mana satu komponen ni untuk ni, komponen ni untuk ni kan. So dia jadi macam easy untuk kita belajar every characteristic of komponen tu lah. Itulah dia easy for orang yang dah biasa. Ya tu. Kena orang yang tak biasa tu dia pun terkikir baru nak tengok dalam gambar dalam TV slide ni kan. So for the next day yang untuk esok dan lusa nanti kan, kalau ada nota ke apa ke yang perlu diberikan lebih awal, better boleh bagi hari ni kot kan, supaya dapat cikgu-cikgu semua boleh print ke apa ke, so dia boleh follow lah apa yang Yusa sampaikan. Setuju. Okey, terima kasih TS Suhaimi. Okey, ada lagi apa-apa pandangan dari yang lain? Saya nak tanya satu benda. Benda ni saya tanya every saya mengajar pasal SMT dekat mana-mana institut pun, saya akan sarankan, tak ada ke macam cikgu KV ataupun buat kata kerja untuk ambil IPC? Kalau contohlah kan, ni pendapat saya lah, dia memang mahal tau, tapi dia bagi saya dia best thing is pasal IPC ni. Kalau contohlah kan, dia ada tiga level. Level yang pertama adalah specialist. Specialist ni dia tak boleh ajar orang. Dia bukan tak boleh ajar orang, dia boleh buat tapi dia tak boleh certifiedkan orang. Yang kedua adalah trainer. Trainer ni dia boleh certifiedkan orang tapi orang yang bawah certified itu akan jadi IPC specialist. Dan yang ketiga ni dia ada IPC master. IPC master ni kalau dia nak certify orang, dia boleh certified trainer, dia boleh certified specialist. So contohlah kan, kalau macam KV buat paperwork hantar 2-3 orang yang betul-betul caliber ambil IPC, kemudian ambil IPC trainer, balik IPC trainer tu, yang dapat IPC trainer tu certified semua guru KV sebagai IPC specialist kan. So every guru ada certified IPC. That's a good idea. Thank you. Tapi asalnya benda ni kena bayar kan? Ya, IPC trainer okay. RM12,000. Oh, okay. Itu sebabnya cikgu-cikgu KB ni tak ambil itu. First bukan pasal tak ada duit tu memang the main problem lah. And then one thing sebab syllabus tu tak ada masa tu. Syllabus yang ini baru diwujudkan untuk tahun 2001. Jadi so ada reason lah lepas ni kalau kita nak minta HQ kita keluarkan duit untuk certain lecture untuk attend untuk kursus ni. Sebab kita dah fikir lama dah pasal nak bagi kursus IPC ni kepada certain lecture yang berkaliber kan. Tapi oleh kerana dia nak reason kita kerja tu why, kenapa kan. Jadi kita tak ada sebab tak ada topik yang perlu diajar dalam kita punya syllabus. For IPC, this topic, IPC ni the first topic in this year. IPC ni dia standard bukan untuk SMP je. Dia standard untuk through hole sekali. So kalau kita pergi belajar through hole,
automatik kita dah belajar SMT sekali. Tapi Betul. kita belajar macam solder je lah. Tapi tak sebab- ada ajar teori SMT tu lah. Faham Sebab dia tak ada dalam silibus untuk terus ke apa, tak ada. Kan. Jadi kali ni baru kita keluarkan satu kursus memang khas yang mengajar budak, itu kita panggil dia workshop. Sebab cikgu tu, lecturer tu dia kena ajar pelajar macam mana nak handle semua jenis-jenis soldering, jenis through hole ke, jenis assembly dan sebagainya. Itulah tujuan utama diwujudkan kursus workshop ni. Jadi bila adanya syllabus workshop ni, so barulah kursus untuk IPC tu boleh dilaksanakan insya-Allah. Tapi kalau buat yang tu, saya memang sokong lah. Sebab the reason is tak ada seorang lagi institute yang sepanjang saya pergi WorldSkill ataupun saya jumpa Giat Mara punya lecturer, Politeknik punya lecturer, saya tak pernah jumpa lagi guru-guru ataupun lecturer yang certified IPC. Betul, memang betul. Ya, So, sebab kalau the reason why, sebab kami tak ada reason kenapa kami nak pergi, kan. Yeah. So from this year kita dah ada dia punya sebab, kan, kenapa kita nak mohon kursus tu. Jadi kita try lah nanti. Faham. Yes. Yes, saya. IPC dia punya kat mana tempat dia sebenarnya? Oh, Penang. Oh, kat Penang. Dari dua tempat sekarang. Penang dengan Saya tak tahu Singapura. ada Batas. satu IPC tu. Kepala Batas Pulau Pinang tu, kat situ dekat rumah. Betul. Saya pernah pergi 3 Ya. kali. Satu certification, 2 pertandingan. Pertandingan IPC ni bestnya kalau menang peringkat kebangsaan, dia bawa pergi Mexico lah, dia pergi US lah. Dulu lah tak ada PKP, sekarang dah ada PKP, dah ada COVID, tak tahu macam mana. Saya pun pernah masuk pertandingan IPC tapi tak menang, kan. Tak dapat dah pergi. Lama dah. Okay. Tapi itulah IPC, kan. Tapi betul lah, masalah IPC ni mahal. Dia mahal and tak adil lah bagi saya. Kenapa IPC ni wujud, saya tak faham. Dia samalah dengan badan-badan berkanun lain macam MBOT ke, kan. Ya tu. Kan, semua tu sebab nak cari duit, kan. Dia wujudkanlah satu badan yang boleh memberi iktirafan, kan. So itulah gaji pekerja mereka sebenarnya. Tu betul tak? Gaji diorang pun tinggi-tinggi kat tu. Okay, kita continue dengan IPC, Classification, Requirement and Acceptance Criteria in Soldering. So, klasifikasi dan requirement dan kriteria yang boleh diterima dalam IPC. Ni memang saya rasa sempat habis sebelum 4.5, Alhamdulillah. So, introduction to IPC. So, IPC ni, nama company dia, company sebelum ni, kalau kita Google IPC tu apa, dia akan keluar Association Connecting Electronic Industry. Tak ada stand for IPC pun. Tapi sebenarnya IPC ni ialah nama dulu dia. Nama dulu dia ialah Institute for Printed Circuit. That's why dipanggil IPC. So dulu IPC ni dia macam saya cakap lah, dia monopoli. Dia memang standard untuk semua electronic application ataupun electronic manufacturing assembly, macam untuk macam advanced microelectronic, aerospace, military, automotive, computer, industrial equipment, medical equipment, communication equipment dan semuanya. Kalau dulu, mata silap saya, tak ada pun designing. IPC tak ada keluarkan stand designing pun. Dia tak keluar pun macam mana nak rutin. Saya tunjuk kat sini lebih mudah. Kalau dulu dia tak ada pun tunjuk macam nak rutin PCB semua tak ada tunjuk. Dia tak ada, basically dia tak bagi tahu how apa standard untuk rutin. So kalau kita buka barang elektronik yang dulu-dulu, tu pasal rutin bersepah, lepas tu sekarang komponen tak teratur,
entah mana perginya ke IC, lepas tu nak kalau nak cabut balik IC tengah-tengah tu ada transformer. So IPC ni diwujudkan, so mudahkanlah semua orang untuk solder, kalau nak buat troubleshooting pun mudah. That's why diwujudkan every routine of PCB. So untuk designing PCB pun IPC ada keluarkan. Saya tak ingat nama kod dia tapi ada. Even clearance tu adalah clearance contoh macam board ni kan. Untuk daripada ke sini berapa clearance dia, tu memang IPC ada keluarkan. Tu pasal kalau kita buka Altium, even Altium sekali, Altium untuk buat komponen dia memang ada kat sini tak ada. Kat mana? Oh, kalau kita nak buat footprint, dekat footprint tu dia ada tulis IPC package. Sampaikan Altium diikut IPC punya package untuk buat komponen. Macam tu lah. Wahal Altium dengan IPC ni bukan satu company pun, company lain-lain. Tapi makin IPC ni dia control everything electronic manufacturing process, electronic manufacturing industry. So Altium sebagai Altium antara PCB rutin nombor 1 di dunia, diorang ikut standard IPC. So ni short history pasal IPC, boleh go through, siapa yang go through. So classification. So classification ni dia terbagi daripada 3, kelas 1, kelas 2 and kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. So kelas 1 ni macam apa yang kita buat kalau kita nak buat projek ke ataupun kalau kita nak buat satu stand alone SME punya produk, small medium enterprise punya produk ke, memang kalau nak produce ataupun nak fabricate PCB dengan siap komponen assemble itu, sekadar nak memenuhi kelas 1 dah cukup dah, sebab kita tak ada komponen yang terlampau canggih pun dekat board kita ni. Melainkan kalau kita ada macam saya sebut dia, yang komponen yang hard level macam RF komponen. RF komponen ni kita tak boleh berbual suka hati, kita boleh study. Tapi kalau kita nak design, nak buat development, kita kena dapat certification daripada Menteri Telekomunikasi dengan polis dulu baru boleh. Sebab RF komponen ni bila kita keluarkan frekuensi RF, keluarkan frekuensi FM ke ataupun AM, kita ganggu radio, kita ganggu TV. That's why dia illegal untuk buat design tu. Melainkan kalau ada certification nak buat RF designing baru boleh buat. Itu nak buat pun saya rasa memang akan bergaduh dekat Menteri Komunikasi ya. Dan yang kedua ialah kelas 2. Kelas 2 ni ialah performance mana-mana ataupun produk yang general service macam laptop, komputer ataupun dia memerlukan tapi dia tak kritikal. Macam dia tak kritikal ni macam saya seperti tapi for now setahu saya sekarang phone dengan laptop dah jatuh kelas 3 sebab dah jatuh kritikal, tapi bagi saya tak kritikal pun. So design diorang buat tu ataupun assemble diorang buat tu boleh jatuh kepada kelas 2 je. Maksudnya kelas 2 dah accept dah. Maksudnya produk tu dah boleh kita jadi accept. Macam macam apa electronic vape tu kan. Vape pun tu pun boleh panggil kelas 2 kepada legal punya country. Macam New Zealand vaping legal. So dia ada jatuh kategori IPC kelas 2. Untuk kelas 3 ni, kelas ni high level macam aeroplane, kapal terbang, kapal selam, kapal military dan semua benda yang sangat kritikal. Memang kena, kalau every kita nak assemble tu, kalau benda tu every point memang kena ikut kelas 3 baru acceptable produk tu. Jelas tak saya punya pasal kelas 1, kelas 2, kelas 3 Okay je dah. Okay, next. Next ialah acceptance kriteria. Ialah kriteria yang diterima untuk untuk electronic assembly, untuk pemasangan elektronik ni. Pemasangan elektronik ni kita menggunakan kod IPC A 610. So IPC 610 dia akan ada belakang, dia ada F lah, belakang dia ada F,
dia ada E, G, J. Belakang tu sebenarnya lah version dia berapa. So kalau belakang dia paling tinggi, maksudnya tu version yang paling tinggi. So bagi saya kalau perubahan dia tu tak ada kecil. Ada tu perubahan dia, dia punya main knowledge ataupun main kategori sama, benda tu sama ada ditambah ataupun dikurangkan je version dia tu. So tapi general kita boleh pakai mana-mana version asalkan kita ikut kriteria ataupun kita ikut standard IPC. So acceptance kriteria ni acceptance kriteria ni dia macam ni definasi yang dekat dalam nota saya ni semua ialah definisi apa itu acceptance kriteria macam tu lah. Tapi sebenarnya dia ialah kalau kita nak buat benda tu, kriteria apa yang kita kena ikut baru produk tu jadi diterima macam tu lah. So kata kasarnya, contohlah kalau saya ada satu produk, okay, contoh misal saya buat ni kan. So ni bot ni saya yang design. So untuk semua solder point macam solder joint, komponen yang saya nak solder mesti ikut IPC 610. Tapi macam wiring, contohnya spacing ni saya yang nak create. So spacing ni kena, contohnya spacing antara board ke board ni 10mm misalnya. So maksudnya kalau orang nak pasang electronic assembler, dia kena pasang betul-betul 10mm. Kalau wiring, macam sini ada wiring ni ke sini kena 1 meter misalnya. So dia kena ikut 1 meter. So itu masuk IPC. Every point yang general kena ikut IPC, tapi untuk designing atau untuk assemble dia kena ikut designer ataupun engineer. So that's why bila siapa yang pernah pergi pertandingan WorldSkill, ada kena ukur wire, kadang wire tu kena 10mm lah, kadang ada wire tu kena 12mm lah. Sebenarnya itu bukan IPC, itu ialah kriteria yang diwujudkan oleh pengubah soalan ataupun designer. Kalau dalam in real world, engineer lah atau developer engineer. Alright. So dekat kriteria ni dia ada 3 kriteria. Yang pertamanya ialah target. Target ni yang betul-betul menepati kriteria. Yang keduanya ialah acceptance, acceptable, diterima. Yang ketiga adalah defect, tak boleh terima langsung. So kalau target ni maksudnya dia zero clearance, dia zero error, dia tak ada ralat. So kalau tak boleh pakai ni. Kalau lah komponen tu macam ni, kalau sengit macam ni, dia bukan kategori target condition. Dia ada space, kita boleh kira berapa space sengit, berapa angle dia sengit. Dia ada kategori. Kalau contoh angle dia tu tak melebihi sekian-sekian, dia boleh dikategorikan sebagai acceptance condition. Kalau lah ni chip komponen, kita solder macam ni misalnya, satu point kena solder, macam ni contoh pad, satu point kena, satu lagi tak kena misalnya, satu lagi tak kena langsung. So dia panggil defect. Macam tu lah. So saya sebagai contoh kita pergi ke IPC, target, defect and okay, macam contoh pakai adhesive. Contohnya adhesive yang melekat kat komponen tu kan. Kalau target maksudnya amount yang dibagi tu memang ngam-ngam untuk lekat chip komponen. Kalau acceptable, as long as dia cantik keluar sikit, tak mengganggu solder tu, dia panggil acceptable, boleh diterima. Tapi kalau defect sehingga tak boleh nak solder, lepas tu solder joint, kalau nak solder dia boleh solder sikit je, tu pun dia function. Tapi
appearance dia tidak diterima oleh standard. So itulah dipanggil, so kita panggil kategori target acceptable, target acceptable defect ni kita dipanggilkan, group ni dipanggil acceptance criteria. So mana tadi? Okay. Alright. So itu sahaja untuk kita petang ni. Ada berapa soalan? So untuk esok saya akan go every detail, kalau chip component apa dia punya target, apa dia punya acceptable, apa dia punya defect. Kalau IC apa dia punya target, apa dia punya acceptable, apa dia punya defect dan sebagainya. Termasuklah wiring, bukan wiring, termasuklah jumper wire. Kalau kita nak solder, kalau bukan solder, kalau kita nak repair satu benda tu, macam kalau router tu tercabut, kita pakai jumper, kita pakai mini jumper. Mini jumper ni dia memang dia punya lead 0.3 mm tebal dia, dan dia punya insulator 0.4. Dia memang agak nipis, tapi inilah ada orang panggil rework jumper. So rework jumper ni lah, kalau pun ada kriteria dia macam mana nak solder dekat, kalau contohlah rutin tu rosak, kita nak solder jumper tu kat mana, ada kriteria target, kriteria stable dan kriteria defect juga. Alright, ada persoalan? Tak ada ya? Kalau tiada, sekarang 4.20, betul 4.20. Yep, betul. Yep. Kalau tak ada apa-apa, saya boleh serahkan majlis khusus kepada Cik Mira. Kod Cik Mira nak cakap apa? Tak sempat hari ni, tak sempat masuk. Mungkin esok